Salam sejahtera, anda bersama saya Ruben Gomez untuk Utama TVS dan bersama rakan penyampai yang cantik. Saya Priscilla John, kita ikuti laporan ini. Kumpulan pertama vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech untuk Sarawak selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching sekitar jam 6.30 petang Rabu. Difahamkan kerajaan Sarawak menerima sebanyak 23,400 dos vaksin jenis Pfizer BioNTech. Ketibaan vaksin berkenaan disaksikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugambas diiringi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kue Hian. Fasa kedua penghantaran vaksin ke Sarawak pula dijangka tiba pada 2 Mac 2021. Wartawan TVS Khairil Zarif ada laporannya. Terima kasih kepada rakan setugas kita di studio hari ini. Sekarang saya berada di kawasan Warehouse Raya Air, kawasan kargo lapangan terbang Kuching, iaitu kita sendiri menyaksikan ketibaan vaksin COVID-19. Kerjasama penghantaran ini adalah dengan pesawat penerbangan Raya Airways Boeing B767 siri 223F. Dan kalau kita dapat lihat warna kuning lori ini dan kita dapat lihat ia akan dihantar ke pusat pemindahan vaksin nanti. Dan terdapat 7 pusat simpanan vaksin PSV di seluruh Sarawak dan terdapat 55 lokasi pusat pemberian vaksin PPV di seluruh Sarawak pada fasa pertama di hospital, klinik kesihatan dan juga stadium perpaduan. Beberapa hari lagi, suntikan vaksin pertama ini akan dibuat kepada golongan barisan hadapan seperti sektor-sektor kesihatan, sektor-sektor keselamatan. Dan seperti mana kita tahu, sebanyak 312,000 dos vaksin telah sampai di Malaysia pada 22 Februari lepas. Seperti mana kita maklum, pendaftaran untuk mendapatkan vaksin melalui apps MySejahtera dan juga pendaftaran boleh dilakukan di klinik kesihatan dan pejabat daerah. Bagi penduduk di kawasan luar bandar atau di pedalaman pula boleh menghubungi ketua kaum ataupun ketua masyarakat jika memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Dan harapan kita adalah pengantaran vaksin COVID-19 ini berjalan dengan lancar dan diharapkan tiada kecacatan berlaku di tempat penyimpanan vaksin. Vaksin ini juga adalah sesuatu yang sangat bernilai pada masa ini. Itu saja laporan daripada saya, Khaizari Afindi, dan juru kamera Awang Azmel melaporkan untuk TVS. Baik, terima kasih Zarif. Malaysia menyaksikan detik bersejarah apabila Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 pada Rabu. Beliau menerima suntikan dos pertama vaksin jenis Pfizer BioNTech di Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Muhyiddin tiba di pusat kesihatan itu pada kira-kira 2.25 petang dan melalui 5 stesen di PPV untuk menjalani proses vaksinasi tersebut. Stesen pertama untuk saringan gejala dan suhu diikuti stesen kedua untuk pendaftaran bagi mengesahkan kehadiran untuk suntikan vaksin COVID-19. Stesen ketiga bagi proses konsultasi dan persetujuan imunisasi. Stesen keempat bagi menerima suntikan vaksin COVID-19 dan stesen kelima ialah stesen pemerhatian. Beliau menzahirkan rasa syukur dengan suntikan vaksin berkenaan menyatakan keyakinan bahawa vaksin tersebut selamat dan berkesan. Tak rasa apa pun. Saya gitu-gitu tunggu je, tengok dah selesai je. Macam injection biasa. Ini Tan Sri ada kat sini pun okey. So don't worry, come forward anytime. Pada masa yang sama, beliau menyeru rakyat untuk yakin dan percaya bahawa usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan ini dapat memutuskan rantaian COVID-19. Turut menerima suntikan pertama dan merupakan antara yang terawal menerima vaksinasi dalam program imunisasi itu ialah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah dan 4 petugas Kementerian Kesihatan. Difahamkan vaksin Pfizer BioNTech perlu disuntik 2 kali dengan suntikan kedua pada hari ke-21 selepas suntikan pertama. Perdana Menteri kemudiannya melancarkan pendaftaran program vaksinasi menerusi MySejahtera. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan bertemakan lindung diri, lindung semua itu dilaksanakan dalam 3 fasa. Pendekatan kerajaan melalui program imunisasi itu adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa Malaysia menerima vaksin menjelang Februari 2022.
Program imunisasi COVID-19 kebangsaan dijangka dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini meskipun sasaran sebenar program itu tamat ialah pada Februari 2022. Menteri Penyelarasnya Khairy Jamaluddin berkata keyakinan tersebut adalah berdasarkan tahap kecekapan dan juga profesionalisme Kementerian Kesihatan selain ketibaan vaksin mengikut jadual. Yang masih lagi menjadi tanda tanya adalah sama ada kita akan terima vaksin mengikut jadual. Kita dah menandatangani perjanjian ataupun kontrak dengan beberapa syarikat, Pfizer dan juga syarikat-syarikat lain. Tetapi kita masih lagi bergantung kepada kapasiti kilang pembuatan mereka yang berada di luar negara. Kalau mereka menepati perjanjian ataupun kontrak, saya percaya dan yakin kita dapat selesai sebelum akhir tahun ini. Selain itu, tambahnya pusat vaksinasi mega akan ditubuhkan pada fasa ketiga memandangkan ia merupakan yang terbesar antara ketiga-tiga fasa bagi program itu. Antara cadangan untuk dijadikan pusat mega ialah di pekarangan stadium serta pusat persidangan. Langkah ini katanya bakal menyaksikan lebih ramai orang dapat divaksinasi pada satu-satu masa. Itulah juga masa penjadualan penghantaran vaksin yang paling banyak. Kalau kita melihat hari ini, dia ratusan ribu sahaja. Tapi menjelang pertengahan tahun ini, apabila kita mula fasa ketiga, penjadualan penghantaran vaksin kita adalah jutaan vaksin akan sampai. Sebab itu kita memerlukan tempat ataupun pusat pemberian vaksin yang besar untuk kita selesaikan pemberian vaksin dan tak perlu kita simpan vaksin ini di pusat simpanan vaksin. Menyentuh mengenai vaksin lain selain Pfizer, Khairy berkata Malaysia mempunyai perjanjian dengan 4 pengeluar vaksin berbeza di luar negara, iaitu Sinovac dari China, AstraZeneca dari United Kingdom, Sputnik V dari Rusia dan vaksin 1 dos CanSino Bio dari China yang masih lagi dinilai oleh bahagian regulatori farmasi negara. Kerajaan Sarawak bakal berdepan satu operasi yang disifatkan lebih besar daripada pilihan raya, iaitu menyuntik vaksin kepada lebih 2 juta penduduk di Sarawak. Jelas Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Kerajaan negeri bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM untuk menyuntik vaksin kepada semua penduduk menjelang Ogos. Bagaimanapun katanya, selain mendapatkan vaksin yang berbeza sasaran, kerajaan juga memberi tumpuan kepada usaha memastikan semua penduduk menerima vaksin berkenaan. Why we try to aim for 2.2 million people? Why we need that number is because if we don't vaccinate 70% of people, we don't get enough herd immunity protection for the community. Sehubungan itu, dedahnya lagi, Sarawak mempunyai kira-kira 30% orang yang berumur kurang daripada 80 tahun. Ini bermakna hampir 100% penduduk di Sarawak berumur 18 tahun ke atas dan perlu diberi vaksin. Ia katanya bukan satu tugasan yang mudah untuk dilaksanakan.
Sementara itu, pengerusi Borneo Medical Clinic, Dr. John Chew, menyifatkan situasi pandemik COVID-19 di Sarawak sebagai masih terlalu dinamik. Terlalu banyak perubahan yang berlaku dalam tempoh 1 tahun yang sudah berlalu. Beliau kemudian berkongsi 3 prinsipnya berkaitan vaksin. Never miss an opportunity to test, never miss an opportunity to vaccinate, and never miss or waste a dose of the vaccine. Jelas beliau lagi, vaksin merupakan satu-satunya harapan yang kita ada buat masa sekarang bagi menikmati kehidupan yang selamat dan kesihatan menjadi keutamaan. Ketua Menteri Dato' Peninggi Abang Johari Tun Openg pada Rabu menyerahkan cek sumbangan kepada Pertubuhan Pergerakan Penyelidikan dan Pembangunan Singai Sarawak (REDIMS). Menurut Presidennya, Datuk Peter Nansian, peruntukan sebanyak 3.6 juta ringgit itu dana tambahan daripada kerajaan negeri bagi menyiapkan projek Kampung Budaya Bidayuh BCV yang terletak di Singai. Hari ini we are very lucky ya, untuk bertuah lah kerana kita dapat menerima sumbangan dari Kerajaan Sarawak untuk kita menyiapkan projek Kampung Budaya Bidayuh di pusat Redim di Kampung Apal Singai, dan dengan adanya pertambahan dana ini kita percaya kita boleh menyiapkan projek ini selewat-lewatnya ujung tahun ini, dan kita akan membuka rasmi pada tahun baru dan juga coincide with our 25th anniversary of REDIMS. Ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri, beliau menambah projek berkenaan dijangka siap pada penghujung tahun ini dengan jumlah peruntukan keseluruhan berjumlah 5.6 juta ringgit. Setakat ini, projek ini sudah siap 70%. Kerajaan Sarawak bakal mengadakan perbincangan lanjut bersama Petroleum Nasional Berhad Petronas mengenai penemuan gas di luar pantai Sarawak baru-baru ini. Pejabat Ketua Menteri dalam satu kenyataan berkata perbincangan itu berdasarkan terma Perjanjian Penyelesaian Komersial CSA yang diharapkan memberi manfaat terbaik kepada kedua-dua pihak. Kerajaan negeri sedia maklum mengenai pengumuman Petronas berkaitan penemuan gas di 2 telaga pesisir pantai Sarawak. 2 telaga itu melibatkan Telaga Penilaian Penerokaan Lang Lebah 2 dan Telaga di Dokong 1 di Blok SK417. Sebelum ini, Petronas telah mengesahkan penemuan gas baharu di luar pantai Sarawak. Syarikat Minyak dan Gas Negara itu membuat pengumuman dalam satu kenyataan mengenai penemuan di Telaga Penilaian Penerokaan Lang Lebah 2 dalam kontrak perkongsian pengeluaran Blok SK410B PSC yang terletak di wilayah Lukonia Tengah, kira-kira 80 km dari Sarawak. Selain itu, Petronas turut mengumumkan penemuan gas daripada penerokaan Telaga Wildcat Dokong 1 di Blok SK417, kontrak pengeluaran bersama PSC yang terletak di perairan Cetek, wilayah Baram, kira-kira 90 km di luar pantai Sarawak. Ini pula perkembangan kes positif baharu COVID-19 di Sarawak, mencatatkan angka tertinggi apabila 353 kes baharu dilaporkan pada Rabu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata, daripada jumlah tersebut, Sibu masih mencatatkan kes tertinggi dengan 181 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 8,650 kes. Tiada kematian direkodkan. Mengenai pesakit yang masih menerima rawatan atau pengawasan, JPBNS berkata terdapat 139 kes baharu yang pulih dan dibenarkan discharge. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge seramai 6,238 orang. Sebanyak 375 PUI baru dilaporkan dan 23 PUI yang masih menunggu keputusan ujian makmal. Antara lain, 25 kluster yang dilaporkan sebelum ini masih kekal aktif di Sarawak.
Sementara itu, sebanyak 3,545 kes positif baharu COVID-19 Malaysia direkodkan menjadikan jumlah kumulatif jangkitan wabak itu di negara ini 291,774 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah, kes jangkitan tertinggi direkodkan di Negeri Sembilan dengan 1,392 kes, diikuti Selangor, Kuala Lumpur, Sarawak dan Johor. Sebanyak 189 kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 88 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Manakala sebanyak 12 kes kematian di mana 11 membabikan rakyat tempatan, manakala seorang lagi adalah warga asing. Pada masa sama, 3,331 kes pulih dari jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 260,009 kes. Rancangan pemulihan ekonomi Malaysia berada di landasan yang tepat dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bermula Rabu. Kata Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, pemulihan ekonomi sudah tentunya akan menyusul bersama dengan pemulihan kesihatan awam. Menurut beliau, banyak sektor ekonomi yang menanti pembukaan sempadan bukan sahaja dalam negara, malah keluar negara seperti sektor pelancongan dan peruncitan. Bagi mereka dari sektor pelancongan, manfaatkanlah peruntukan pembiayaan sektor pelancongan penjana sebanyak RM1 bilion bagi PKS dan PKS Mikro yang masih terkesan dengan COVID-19. Tambahnya, Bank Dunia telah mengumumkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia antara 5.6 hingga 6.7% bagi 2021. Ini susulan pelancaran program vaksinasi COVID-19 secara global dan ini sejajar dengan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia pada kadar 4%. Minggu lepas menyaksikan pelbagai detik bersejarah bagi negara kita. Saat yang paling ditunggu-tunggu sudah pastinya ketibaan kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 ke tanah air. Ketibaan ini menandakan bermulanya fasa 1 program imunisasi COVID-19 kebangsaan di mana 500,000 petugas barisan hadapan akan divaksinasi menjelang April tahun ini. Seramai 8.45 juta orang akan menerima pembayaran fasa pertama Bantuan Prihatin Rakyat BPR secara berperingkat bermula 24 Februari. Ia membabitkan bayaran kepada 4.4 juta penerima kategori isi rumah iaitu sebanyak RM300 setiap penerima. Manakala 4.05 juta akan menerima RM150 setiap seorang untuk kategori individu bujang. Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pembayaran ini melibatkan peruntukan berjumlah RM1.93 bilion. Jelas beliau lagi, penerima bantuan di Sabah dan Sarawak yang tidak memiliki akaun bank pula akan mula menerima bayaran bermula 1 Mac hingga 1 April ini. Pembayaran fasa pertama ini dibuat kepada penerima bantuan sara hidup 2020 dan BPN B40 yang telah diluluskan sebelum ini. Pembayaran fasa pertama BPR ini dipercepatkan kepada penghujung Februari. Ia dipercepatkan bagi membantu kelangsungan hidup rakyat, terutamanya golongan mudah terjejas dan pekerja yang bergantung kepada upah harian. Selain kerajaan komited memastikan bantuan yang diperuntukkan sampai kepada mereka yang disasarkan. Malaysia mengalami kerugian perniagaan lebih RM100 bilion sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akibat pandemik global. Kenyataan ini adalah berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Menurut Timbalan Pengerusi Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF Datuk Philip Ting, 133,000 perniagaan di Malaysia telah ditutup buat sementara waktu mahupun sepenuhnya. 46% of self-employed, or roughly 2 million people in Malaysia, working in the informal sector are not working anymore at this moment. 1.2 million households, roughly about 6 million people. 6 million people in Malaysia are at risk of actually falling into absolute poverty.
Murid yang belum mempunyai pakaian seragam sekolah diberi kebenaran memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan untuk hadir ke sekolah. Menerusi kenyataan Kementerian Pendidikan pada Rabu, kebenaran itu diberi mulai 1 Mac sehingga 26 Mac, iaitu sehingga cuti pertengahan penggal persekolahan 2021. KPM berkata berdasarkan surat perkeliling ikhtisas, murid perlu memakai pakaian seragam sekolah untuk hadir ke sekolah. Namun mengambil kira keadaan semasa, kebenaran itu telah diberikan. Menurutnya, perkara itu diputuskan susulan banyak pertanyaan daripada ibu bapa mengenai peraturan pemakaian pakaian seragam sekolah apabila sesi persekolahan dibuka kelak. Pada 19 Februari lepas, KPM mengumumkan tarikh pembukaan sekolah untuk sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka yang akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 Mac. Hubungan dua hala antara Malaysia dan Jepun adalah strategik dan bernilai tinggi. Demikian menurut Duta Jepun ke Malaysia Hiroshi Oka, sambil menambah kerjasama antara kedua negara tidak terbatas dan banyak kemajuan telah dicapai menerusi dasar pandang ke timur Malaysia. Katanya perdagangan dan pelaburan yang besar di bawah polisi tersebut telah menjadi pendorong kepada hubungan dua hala dengan kira-kira 1,500 syarikat Jepun di Malaysia sekaligus telah mewujudkan 340,000 pekerjaan dalam sektor pembuatan sahaja. We will spare no efforts to encourage more investment from Japan to support the Malaysian government's ongoing efforts to enhance productivity. Jepun yang merupakan pelabur terbesar di Malaysia pada 2019 kini berkembang daripada fokus tradisi pada barangan elektronik kepada pembuatan bernilai tambah yang tinggi seperti peralatan perubatan dan sektor perkhidmatan seperti digital, industri halal dan logistik. Satu lagi kerjasama utama adalah pendidikan dan pembangunan manusia. Sejak pelancaran polisi pandang ke timur hampir 40 tahun lepas, kira-kira 27,000 rakyat Malaysia telah menerima manfaat daripada melanjutkan pelajaran di Jepun. Once back in Malaysia, they have been playing significant roles at the forefront of every field in Malaysia. The very presence of these alumni gives unique strength to the foundation of our close bilateral ties. Oka juga bercakap mengenai kerjasama dalam menangani cabaran yang dihadapi akibat pandemik COVID-19 dengan Jepun menyediakan pelbagai bentuk sokongan kepada rakyat Malaysia. Ini termasuklah pembekalan peralatan perlindungan peribadi, PPE dan peralatan perubatan lain. Baik Ruben, kita ke perkembangan seterusnya. Usaha untuk mengeluarkan mayat seorang wanita warga emas yang terperangkap di dalam keretanya yang terhumban ke dalam sungai berhampiran Jambatan 1 berjaya dilakukan pada jam 12.50 tengah hari pada Rabu. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia selepas pasukan penyelamat berjaya menjumpai kenderaan mangsa kira-kira 7 meter dari jeti dan berada sedalam 15 meter di dalam sungai berkenaan. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 1 Kuching, Yusri Basri berkata, 4 penyelam hadir di lokasi kejadian dalam usaha untuk mengeluarkan mangsa iaitu seorang wanita berusia 70 tahun. Kita lihat kedalaman, saya dimaklumkan tadi kedalaman anggota kita menyelam sedalam 15 meter. Okey, jarak daripada dasar rem ni ke dalam sungai lebih kurang 5 ke 7 meter. Okey, dan kita difahamkan memang kenderaan tu masuk melalui hadapan lah, bukannya mengundur. Yusri turut memberitahu pihaknya masih menjalankan siasatan berhubung punca kejadian. Beliau turut memohon pihak yang bertanggungjawab untuk membuat penghadang berpagar di jeti tersebut untuk menghalang kenderaan memasukinya. Sementara itu, saksi kejadian seorang petugas kebersihan sungai, Boniface Jongsin, 24 tahun berkata, beliau dan rakannya bergegas untuk menyelamatkan mangsa yang berada di dalam kenderaan itu namun gagal disebabkan kereta berkenaan tenggelam dengan pantas. Oh, aku dah nanggain dalam air dah. Dah kita masuk air, dia terapung dulu kayak gini. Oh, terapung. Slow tenggelam. Macam tu. Oh. Menjunam. Oh, menjunam. Oh. Sebab nya duduk je. Ya duduk je. Oh. Aku mau coba buka pintu yang ada macam tu ajalah. Saya tahu lah. Ada dengar dia? Tidak ada dengar. Memang dia diam je. Sebab pintu cermin pun tertutup juga. Dia pun mau
Tangga dalam pun dah sempat. Tak cuba untuk pecahkan. Oh, tidak cuba pecah lah. Sebab fikir mau ngikat tali, mau tolak tebing dulu. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Difahamkan juga identiti mangsa disahkan oleh ahli keluarganya yang hadir di lokasi kejadian. Ini pula lain perkembangannya. Penduduk Sungai Asap akan menerima manfaat sekiranya cadangan untuk membina infrastruktur digital dilaksanakan. Projek tersebut akan memberi manfaat kepada penduduk kampung, sekolah, pejabat kerajaan dan rumah ibadat di sekitar Sungai Asap. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan berkata ia juga akan memudahkan transformasi digital di kawasan tersebut. Jelasnya melalui projek ini urusan secara atas talian seperti kelas, perbankan dan komunikasi secara dalam talian akan dapat dipermudahkan. Pembangunan infrastruktur rangkaian digital tersebut akan menyediakan perkhidmatan jalur lebar internet berkelajuan tinggi sehingga 100 Mbps kepada masyarakat luar bandar. Sehubungan itu, rakyat di kawasan itu tidak akan ketinggalan untuk menyertai pembangunan digital di Sarawak. Baik, saya pasti ramai penonton di luar sana termasuk Priscilla gemarkan aktiviti menari. Priscilla tahu tak, di luar negara terdapat sebuah robot yang turut mahir dalam gerak-geri tari menari. Menarik tu Ruben. Baik, untuk mengakhiri utama malam ini, saksikan rakaman video ini. Saya Priscilla John. Dan saya Ruben Gomez. Salam Salam hormat. hormat.